bulan Ramadan ini kita bersiaran kali kedua ya bersama kita kali ini untuk sesi seterusnya menang ke kalah weh. Ya, menang ke kalah weh kali ini bersama dengan Zai, dia memang muka tetap Zai. Dan Abdullah telah kembali. Artis kita dia dah hilang lepas 2 hari dia kembali. Aku tahu kenapa dia kembali. Mungkin sebab ada orang tu score, the Brazilian connection dah score, dia muncul kembali. Brandon tak dapat nak join kita kali ini. Brandon tak dapat nak join kita kali ni sebab dia tak sempat, dia on the way. Dia mungkin apa ni, terawih 21 rakaat kot. Okey. Okey. Ya, kita berjumpa dengan Arsenal away di London. So dua informasi. Satu, kita punya rekod menentang pasukan dari London tak bagus, tetapi rekod away kita bagus. Dan tak semena-mena, kita telah mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas Arsenal, dan ingin saya memberi perkabaran yang terbaik sebab kita buat malam Ahad. Liverpool seri dengan Newcastle dalam banyak dia dengan Newcastle seri. Okey, tapi tak apa, kita kalah tapi dia orang seri. Aduh, saya tadi pun sempat tengok gol penyamaan Newcastle. Okey, tapi kita tak nak cerita pasal tu. Terima kasih sebab sekarang ini kita ada peluang untuk ke Europe konon-kononnya. So, berbalik kepada Arsenal, saya ada soalan kepada Zai. So, Zai tengok pagi tadi sebab kita dapat sembang-sembang dalam WhatsApp kita pagi tadi. So, happy tak dengan kemenangan kita? Dan kalau happy, kenapa? Nak tahu tu dia. Happy tak? Happy sangat. Happy sangat. Pasal rasa episod lepas lah, yang lepas sekali aku ada cakap kalau kita main cantik macam kita yang game apa yang Stigason Sport itu kan, kita boleh dapat result. And semalam punya game kita main cantik, passing kemas sampai aku sendiri yang suspend, passing depan gol, buka tepi passing balik macam betul ni kan main macam ni kan. Buka alam relax 2-3 orang depan dia boleh buka lagi macam apa. Sampai tu power up sampai dekat registration. So jadilah kali ni, aku tak tahu asal jadi. Tapi jadi. Memang best. Game kemas. Aku suka. Memang best malam. Okay, alright. Saya ada komen dalam WhatsApp. Pada saya, especially first half, saya rasa okay, dari segi passing tu saya rasa macam Arsenal tu lagi kemas. Mungkin sebab diorang macam biasalah, kita main deep, kita benarkan tim lain push ke depan. So soalan sambungan memandangkan Brandon tadi, soalan sepatutnya pergi kat Brandon, tapi pasal Brandon tak ada soalan ni, saya nak terus tanya kepada Zai lagi sekali. Abdullah bawa bersabar kat situ, didenda kau sebab 2 kali kau tak muncul. Dekat mana kita punya kekuatan kita ni, Zai, game kita dengan Arsenal ni? Dekat belakang ke, dekat tengah ke, kat depan ke, atau macam mana? Kat mana kita kuat? Semalam aku rasa Richarlison punya run semua jadi lah. Dia penetrate betul lah. Ada peluang dia penetrate. Lepas tu Calvert-Lewin, aku rasa pasal DCL ada, dia banyak tarik tau. Bukan dia tak duduk kat tengah je, dia banyak buka tepi, dia tarik banyak defense. So bila dia tarik Richarlison dapat masuk-masuk. Richarlison dengan James pun dapat buat game kat tengah kan. Dia nak open up. So more spaces lah. Aku rasa DCL dan Richardson tu dia ada connect lah. Dia dengan James dengan Richardson. Ada more kita jadilah. So aku tak tahu nak cakap apa tapi jangan puji Richardson lebih sikit. Nanti Abdullah tu dia meleleh Elio dia. Tetapi saya rasa itu yang kita missing last dua matches sebelum Arsenal ni adalah kita tak ada. Bila DCL tak ada, dia tak ada siapa dia tarik. Betul, bila dia tarik orang, dia memberi ruang. Dulu-dulu saya dah cakap dah, DCL ni bila dia tarik ke kanan, sebenarnya pasal Richarlison back kiri, dia sebenarnya Richarlison ni dia banyak kali open, cuma dia tak score lah. Itu dah pada saya lah. Okay, alright. Berbanding cerita pasal Richarlison ni semalam dia score dari belah kanan, dia masuk dari belah kanan, dia main tepi. Itu posisi dia ke? Macam mana dia boleh end up ke belah kanan tu
So apa pendapat Abdullah gol yang Richarlison score tu? Macam mana boleh jadi? Itu saya selalu nampak dia selalu belah kiri kan position dia kan. Ini dia belah kanan pula dia masuk menyelinap. So macam mana gol tu? Saya rasa gol tu dia macam ada kombinasi dengan DCL lah kan. Saya rasa mungkin dia nak pass tu. Lepas dia terlepas ke dalam sikit. Kena pula kat goalkeeper Arsenal. Saya rasa mungkin dia nak pass kat DCL. Mungkin lah. Mungkin dunia tu tersasar sikit. Kalau sudut tu memang susah nak masuk tu. Sudut tu macam dah sudut sukar lah nak masuk kan. Kalau dalam game, main game pun memang susah nak masuk sudut tu. Mungkin dia nak pass tapi terlepas ke kan. Itu sebab terlepas dan gol. Itu sebab definisi semalam tu gol tu adalah on goal. Jadi buat mereka yang konon-konon tak tahu macam mana kita nak definisikan on goal ataupun macam mana. On goal tak berlaku apabila bola yang kita sampaikan tu sebenarnya dia tak aim masuk ke dalam gawang gol. Jadi itu sebab dia on goal semalam. Betul lah tu pasal dalam kotak penalti tu ada DCL je pun, dia nak paskan siapa pun dekat dalam tu. Memang dekat DCL. So kecoh sikit pagi tadi bila kita tengok sebenarnya kalau nak ikut Richarlison ni pun satu hal juga. Pasal dia juga kalau nak ikut Liverpool dapat penalti, tetapi memang poyo lah kalau dia tengok tu memang macam tak sentuh pun, aku rasa kena stokin je kot. Kan? Macam kena stok tak macam tak kena. Macam kena tapi tengok alamak dia punya guling tu macam patah tiga dia punya tulang kering tu. Tetapi nasib baik ada VAR. So apa nak kita sebut pasukan kita sekarang? Everton. Ya betul. Terima kasih Zai. Ini Everton. So kita season lepas saya rasa kita kutuk Liverpool kot kan. Dia orang ni sebanyak VAR menolong dia orang. So season ni VAR membantu kita. VAR sangat membantu kita dah beberapa kali dah. At least saya rasa confirm yang 2 atau 3 kali. Di mana memang memang dah gol tapi bila tengok VAR tak gol. So offside. So VAR ni pada Abdullah ni bagus ke tak ni? Jangan fikir tu. Tapi untuk game ni VAR ni bagus ke tak pada Abdullah? VAR ni kalau ikut tradisi bola sepak dia macam dah hancurkan kegembiraan orang lah. Tapi kalau memihak keputusan kepada kita, dia menimbulkan kegembiraan. Zai macam mana Zai? What do you think about VAR? Actually semalam ada je banyak pembincangan. Satu aku rasa Arteta bengang kat. Dah 15 saat baru dia nak tengok balik. Betul? Satu, lama betul. Lama. And then bila VAR tu, kita semua bukan yang nak tengok. Kita tak terfikir pasal offside pun. Kita fikir tackle tu foul ke tak. So bila offside tu macam saya bila dia tengok VAR tu saya ingat dia nak check VAR penalty. Rupanya dia pergi check VAR offside tak. Macam saya cakap, dia punya lama pasal dia nak pergi check VAR. Macam saya cakap 15 seconds is a lot of time. Maknanya dalam 15 saat kalau nak ikut bola sepak especially professional, bentuk pasukan tu boleh berubah 2-3 kali dalam 15 saat tau. Maknanya the shape of the formation dah boleh berubah. Tapi walau apa pun kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Liga London Inggeris sebab ialah introduce VAR. Personally saya tak minat dengan VAR lah. Personally saya tak minat dengan VAR. Bak kata Abdullah dia merampas apa tadi? Kegembiraan. Kegembiraan. So walaupun dia menyebelahi kita, jadi saya rasa kita bertiga ni boleh katakan setuju bahawa VAR ni for the overall keseronokan game tu tak best lah. Tak best. Dia potong lah. Dia memang potong lah. Tapi walaupun pun terima kasih VAR 15 saat. So semalam ada satu pemain kita yang dah lama kita tak nampak. Kita pun dah lupa pasal dia. Tiba-tiba dia muncul kembali dengan kepala berkilat yang botak tu.
So kita nak Dengan cerita stokin poyo. dengan stokin poyo dia macam mana referee pun boleh terlepas. Jangan kata referee, first, second, third, fourth match official semua terlepas pandang. So dia muncul, satu dengan kepala berkilat dia dengan stokin putih dia. Kita nak cerita pasal Delph. So bila Delph masuk je, Zai macam mana rate dia punya performance? Dia first 5 minit dah kena yellow dah. First contribution bukan the first 5 minit dia tak dapat bola. So bila dia dapat bola, dia nak kejar bola, dia dapat yellow card. Aduh. Tapi kan aku ada borak dengan fan lain lah, fan team lain yang tengok game tu time tu kan. Dia orang bila nampak dia macam, bagus ni Delph, kenapa tak pakai dia? Dia lagi bagus daripada Gomez, lagi bagus dia orang rate Delph tu tinggi tau pasal dia ex City, lepas tu dia pernah main England. So dia kira power lah kan. Tapi so far honestly aku tak pernah tengok dia punya power dekat Everton lah. Dengan Everton, untuk aku average lah. Actually yang lepas-lepas tu memang dia terbukti dia capable. Dia dengan City, dengan national team memang capable. Tapi semalam, dia bola passing tak kena. Tak tahulah, semuanya sebut tak kena lah dengan Delph ni semalam. Tapi thank God pada saya, harapnya Ancelotti nampak semalam dan dia sedar bahawa silap saya buat masuk si botak ni. Lepas ni kita simpan nanti lah dia. Harap-harap dia kan. So, Abdullah, siapa man of the match malam? Atau pagi tadi lah, pukul 3. Siapa man of the match, Abdullah? Kalau man of the man, siapa biasa lagi? ni kot, Richarlison kot. Cik. Traditionally siapa yang score gol atau gol kemenangan tu dia man of the match lah. Tetapi saya nak saya nak tanya dua. Saya pertama sekali dua. Because man of the match ada dua. Satu man of the match berpihak kepada pasukan tersebut lah. Semalam of course Richarlison. Tetapi kalau total game semalam, man of the match siapa agak-agak pada Zai? Aku rasa Richarlison juga lah. Pasal dia banyak buka game kan. Untuk aku lah. Dia kurang jatuh pun semalam. Tak banyak jatuh. Betul? Dia banyak game lah. And then dia ada sekali tu sampai turun bawah defense pun ada juga. Work rate dia semalam, pagi tadi work rate dia sangat tinggi. I think dia ada nampak perubahan sikit. Ada nampak dia frustrated macam biasalah bila dia dapat bola. Kita nampak frustrated. Tetapi bab-bab dia berguling, jatuh lembik tu memang tak nampak rasanya semalam. Dan macam Zai cakap, dia atas, kiri, kanan, bawah. Memang dia berada di mana-mana. Pickford dengan rambut baru dia, performance macam mana? Okay, mantap. Rasa semalam solid juga. Tapi kita pernah borak pasal Sigurdsson, ingat tak Sigurdsson? Ya. So semalam dia dead ball dia dapat lah. Dia kena tiang kan. Dia boleh okey. Tapi macam aku cakap lah, bila hari tu dia shine mungkin pasal orang lain tak perform. Tak So ada. bila dia nampak Yes. macam sekarang ada orang lagi shine, dia biasa je lah, nampak biasa je lah. Dia tolak ke belakang lah. Dia tolak ke belakang. Dia biasa lah. Tetapi baguslah juga. Maknanya to a certain extent Everton, kita walaupun depth tak ada, tetapi kita, pada saya lega sikit. Mungkin kita mungkin as we move forward mungkin kita lose DCL atau kita lose Richarlison, tapi kita tahu kita yakin Sigurdsson ni bila diperlukan dia akan ke hadapan lah untuk support lah. So okay, alright. Aston Villa next minggu depan hari Ahad pukul 3 pagi juga, game sahur, alhamdulillah bagus juga. Dapat tengok game sahur terus tidur hari Ahad. So Aston Villa, mari kita tengok dia punya Aston Villa sekejap. Aston Villa sekarang dia berada di tempat ke-11. The last 5 matches 3 kali kalah, 1 kali menang, 1 kali seri. The last 2 matches kalah. So tapi kita main home. So macam mana peluang kita? So what do you think? Macam biasa kalau kita bawa game kita last week game semalam, kita boleh menang. Kalau kita tak bawa game semalam dan main macam haram dekat rumah, dekat home, habis. Macam semalam away
Yes. Semalam away. Yeah, away. So tengoklah macam ni. Aduh. Okay. Susah nak tengok form opponent. So tapi soalannya menang ke kalah atau seri? Kita nak tengok Zai cakap. Tak payah saya tak nak tahu gol, tak tahu skor. Okeylah, bolehlah menang 1-0 lagi lah. 1-0. Oh, dia nak sebut juga 1-0. Okey, Zai percaya yang kita akan menang. Tapi ada syarat lah. Maknanya kita bermain dengan tu dengan bagusnya. So Abdullah, macam mana? Oh, confirm menang. 3-0. 3-0. Saya nak tahu siapa skor. Alang-alang ni dah ada confident ni. Richarlison 2, DCL 1. Oh. Richarlison 2, DCL 1. 3-0. Confirmnya 3-0 ni confirm. Stres saya dengar ni. Okey. Saya because Zai dalam WhatsApp pagi tadi bila dia senang je apa. Oh, memang nak pergi Europe Saya dah cakap dah. Saya dah cakap memang pengen nak pergi Europe. Orang lain boleh katalah apalah tim tak bagus dan sebagainya pada saya. Bila lagi nak kata kalau nak tunggu ready takut tak dapat pergi. So alang-alang sekarang ni kita dalam tempat yang actually not bad dengan Liverpool seri. Kita ada one game in hand. So bila lagi? Of course orang kata kalau nak pergi Europe kita kena menang balance 7, nak menang 5. So kita dah menang 1, tinggal lagi 4 nak menang untuk kita confirmkan kita punya tempat. So why not? So 1-0, 3-0 tetapi bekas dekat home kita mungkin tak boleh nak clean sheet. Saya rasa kita menang 2-1. Kita menang 2-1 lah. Saya rasa kita menang 2-1. Scorer dia saya rasa Richarlison akan skor lagi. Richarlison akan skor lagi. DCL pagi tadi saya rasa dia main 70-80% kot. Dia kelajuan pun tak nampak kat situ. Adalah kelibat-kelibat dia sikit-sikit tapi dia masih lagi tak main 100%. Saya rasa next week pun dia tak boleh lagi nak main 100% tetapi tetap dia akan mainkan. So gol yang lagi satu saya nak tengok Sigurdsson score lah. Saya nak Sigurdsson score. Memehak pada kita sekarang ni. So penalty. Lagi satu penalty pada kita. Alright. Okay lah. So boleh masuk Europe lah. Tak payah tunggu ada European Super League. Jadi pun boleh masuk Europe lah. So topik saya sebenarnya saya tak nak cerita pasal topik Super League sebab cerita dia panjang. So mungkin bila kita sampai ke penghujung, bila kita nak buat penutup season kita nanti tu, kita buat satu extra panjang punya kita. Dan sepatutnya minggu ni kita bercerita pasal tabiat baik pemain kalau dia ada sepatutnya, tetapi memandangkan kita menang excited, kita simpan next year. Selera sahur. Begitulah selera sahur. Actually makan sikit je sebab dah kenyang tengok gol yang dihadiahkan oleh penjaga gol Arsenal. So untuk mengakhiri kita punya ini, ada satu soalan tambahan sebab kita bergerak dengan agak pantas. Saya ada satu soalan kat sini. Mari kita tengok apa soalan tu. Okey. Ada satu pemain kita yang agak tenggelam sikit. Saya agak risau sikit sebab sepatutnya dia ni kita beli dia dengan agak mahal dan sepatutnya dia ni main bagus. Dine dah beberapa, saya rasa dia dah game match yang ke-5 atau match ke-6 memang dia tak perform. Apa jadi dekat dia? Dia selalunya dia punya, bila dia masuk tu, dia punya passing tu cantik dan sebagainya. What happened to him? Dia harapan saya tau. Pasal kontrak yang tak tahu jadi dia lepas sign kontrak. Yes, immediately lepas sign kontrak tu ke laut. What? I don't know what happened to him. Kami call cuba tanya apa kita sihat ke tak. Kami boleh tolong call tanya sebab pada saya saya personally saya suka dia cara dia main. Mungkin sebab dia mengingatkan saya pada Baines.
Kita banyak, kalau kita tahu belah kiri dulu kita skor banyak dari belah kiri berbanding dengan belah kanan. Kita memang lebih efektif dari situ. Tak berapa menjadi semalam lah. Coleman pun semalam dah nampak tua, confirm. Tapi because dengan Pepe lah. Pepe pusing-pusing keliling dia semalam. Pusing-pusing, berpindah-pindah Coleman dengan dia. Memang pening kepala semalam. So, risaulah saya kita punya ni. Tim yang akan datang nak lawan ni. So, saya harap Tini lepas ni dia boleh. Coleman pun semalam actually not bad lah. Cuma pasal dia dah tua, kaki dia tak larat. Davis semalam boleh lah dia masuk lambat, dia tak berapa nampak sangat Death Cloud. Alan macam mana Alan best tadi. You are okay with Alan Of course, secara keseluruhannya actually kita main not bad lah. Kita bawa tolak ke depan, tetapi ada satu dalam WhatsApp, kita kena main short game, kena main start short game. Sebab apa kita tak ada idea. Bila kita tak ada idea, mula kita main lock bola jauh ke depan, lock bola jauh, mengharapkan Calvert Lewin untuk ataupun Richarlison nak dapatkan bola. Tapi macam Zai cakap lah, dah dapat bola nak ke mana? Kau seorang je kat depan. Defender dia orang, dia 3-4 orang. Oh, kalau kau dahsyat, kalau kau Messi, Ronaldo, boleh cubalah. Tak dapat lah semalam. Zai happy. Semalam gol itu pun lambung kan dekat Richarlison yang dapat potong kan. Ya, dia daripada bawah sikit dari pertengahan, direct pada dia kosong. Macam counter attack, tapi taklah berapa counter attack sangatlah. Macam lah counter attack, tapi pada saya tak berapa lah. Out of the blue lah goal tu semalam. Alhamdulillah okey lah. The last few minutes macam biasa, tekak kita, anak tekak semua dah nak main ke hidung, suspend juga semalam. Tapi boleh lagi lah. Okay. So, Abdullah, you man of the match, Richarlison. Kita alhamdulillah lah dari Richarlison. Dia juga. Ada apa-apa kata-kata perangsang untuk pemain anda? Katalah, bayangkan Richarlison dia subscribe dekat di SEM. Cuba sampaikan pesanan kepada Richarlison. Kena cakap bahasa-bahasa ni. Tak payah. Jangan dia pun tak faham. Okay, Richarlison, kalau skor lagi lepas ni, saya bagi duit lebih banyak lagi. Saya bagi bonus. Engkau nak bagi bonus? Nak bagi bonus? Nak bagi bonus banyak-banyak. Banyak skor dia. Okay. Aku rindu dekat Abdullah, betul lah. 2 kali ke 2 hari kau tak ada, memang dia sunyi aku rasa ni. Zai, ada apa-apa pesanan kepada sesiapa pun lah? Tak adalah, aku rasa harap kita kita dah sign Martial Brand, resign, bagi kontrak baru kat Martial Brand. So harap dia boleh tarik yang masih bagus lagi lah next season. Yes. So saya akhiri ucapan 2 benda. Satu, saya nak kita masuk Europe. So harapan kita adalah supaya at least 2 cara saja. Tim-tim lain semua main dengan teruk dan kita boleh maju ke depan. At least kita kena ada 4. Pada saya 4 menang. So kita dah 1 lagi 3 saja kemenangan yang kita cari, dan harapkan tim-tim lain semua tu jahanam sikit. Biar ke laut. So saya akhiri kita punya segmen kita kali ini dengan ucapan kita, tradisi kita, Nil Satis Nisi Al-Timam. Selamat bersahur semua esok. Assalamualaikum. Bye.